So kita mulakan hari ini dengan revision sejarah tingkatan 3 di mana kita mulakan dengan revision bab yang kelima. Baik, bab yang kelima ini sebenarnya berkaitan dengan dinasti Brooke dan SBUB. Maknanya dia ada dua bahagian tau. Dia ada dua bahagian. Iaitu bahagian pertama cerita pasal dinasti Brooke di Sarawak dan satu lagi cerita pasal SBUB di Sabah. Maknanya ini masih lagi dalam topik apa tahu? Kedatangan British. Okey, kedatangan barat, kedatangan kuasa asing, kuasa barat, okey, ke tanah Melayu ataupun ke tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. So kalau kita lihat sebelum memulakan kalau kita lihat dinasti Brooke ini untuk di bahagian Sarawak, bab ini dimulakan dengan sistem-sistem pemerintahan sebelum kedatangan barat. Di mana kita kena tahu bahawa sebelum kedatangan barat ke Sarawak Sabah ada sistem kesukuan. Kesukuan iaitu sistem kesukuan di Sarawak dan juga di Sabah. Kalau kamu kata cikgu, banyaknya nak ingat cikgu, kan? Tak perlu. Sebenarnya sistem kesukuan ni yang kamu kena ingat sebenarnya adalah nama-nama ketua-ketua ni, ketua-ketua suku kaum. Kalau Iban tuai rumah, kalau Bidayuh tua kapung, kalau Kenyah peran lepo, kalau Kayan kelunan maren, kalau Melanau menteri. Di Sarawak memang banyak. Okey. Dan kalau di Sabah, okey, sama juga. Cuma dia ada istilah-istilah seperti orang tua, ketua kampung, kemudian ada majlis kampung yang bertugas membantu orang tua. Begitu juga ada tukang adat, okey, iaitu dia akan memastikan setiap upacara okey betul untuk elakkan bencana, dan juga matoa, iaitu pelindung adat dan kepentingan anak buah. So itu berkaitan dengan sistem kesukuan. Selain itu, okey, di Sarawak dengan Sabah kita tahu ada pemerintahan tempatan, iaitu berkaitan dengan pentadbiran Kesultanan Brunei yang dipecahkan kepada tiga, iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan juga Sungai Kuripan. Sebelum tu cikgu mungkin lupa nak mention kamu. Yang mana cikgu bulat-bulatkan, yang mana cikgu conteng-conteng, korang pun conteng tau. Jangan korang biar je, jangan korang tengok je. Korang ni tengok movie ke apa? Ini bukan movie Ini bukan movie. So korang buat juga. Kan? Kau tak buat siap kau, aku luku pada kau dengan ni. Okay, buat aku luku dengan siku. Okay, baik. So, okay. Dan juga kalau kita lihat, juga ada pembesar-pembesar tempatan. Dan Kesultanan Brunei ini meletakkan wakil sultan. Wakil sultan seperti Datuk Patinggi. Ini jawatan-jawatan Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung. Ini semua wakil Sultan Brunei. Dan ada juga orang-orang kaya seperti, kalau okey ni orang kaya lah. Orang kaya Antau, orang kaya Gasing. Ini wakil-wakil sultan. Dan satu lagi sistem kedatuan, di mana sistem kedatuan ni menggunakan kalau kita lihat sebagai gelaran-gelaran Datuk Patinggi tadi, Datuk Bendahara, Datuk Temenggung. Mereka ini sebenarnya mentadbir. Kalau kita lihat ada juga mentadbir tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Jadi itu sistem kedatuan. Kalau di Sarawak, sistem kesukuan, sistem kedatuan dan juga sistem kesultanan tu. 3. Tapi kalau di Sabah, ada juga sistem kesukuan, ada juga sistem pemerintahan tempatan, tetapi satu lagi yang unik iaitu dia ada dia ada, kalau kita lihat di sini, ini contoh pemerintah tempatan. Di Sabah dia masih ada kesultanan. Tapi dia ada dua, Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu. Sulu di pantai timur,
Kesultanan Brunei di pantai barat, dan mereka juga mewakilkan datu-datu untuk mentadbir kawasan tersebut. So datu-datu inilah yang akan menjalankan pentadbiran di kawasan pantai barat dan juga pantai timur. Di Sabah. Alhamdulillah kenyang. Makan nasi lemak kau. Korang semua dah sarapan belum ni? Dah sarapan belum? Dah belum lagi. Uish, ramai juga yang puasa Okey, baik. Baru bangun, alamak. Dan satu lagi, di Sabah ada sistem ketua bebas, iaitu seperti Sharif Osman, dan juga Datuk Kurunding. Ini semua adalah ketua bebas yang mentadbir, menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing, dan mereka mempunyai undang-undang sendiri. So, ingat yang ini ya. Oh ya ke Adam? Okey. Baik. Kalau sistem kesukuan di Sarawak, iaitu berkaitan dengan yang pertama, sistem kesukuan, kemudian juga sistem kedatuan dan juga sistem pentadbiran, iaitu pentadbiran kesultanan. Cikgu, Tiga. Ya. cikgu. Ya. Untuk ketua bebas ni dia sebenarnya macam mana? Dia macam muncul lepas tu dia bertakbir. Okey. Bagus soalan tu. Dia sebenarnya macam ni. Okey. Kita tadi sistem di Sarawak Di Sabah pun ada tiga. Di Sabah pun ada tiga Sistem kesukuan, kemudian sistem pemerintahan tempatan daripada kesultanan juga. Tapi ada satu yang unik di Sabah, iaitu sistem ketua bebas. Di mana sistem ketua bebas ni, dia adalah ketua-ketua yang dulunya dia ada pertalian keluarga dengan Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Contohnya Sharif Osman ni, dia ada kaitan dengan, dia ada hubung kait bau-bau bacang lah, hubungan keluarga dengan Sultan Brunei. Jadi dia memerintah di kawasan Marudu, dan semua orang percaya pada dia. Jadi apabila sampai satu tahap, dia kata dengan Sultan, aku nak memerintah sendiri. Dia orang semua percaya pada aku tak nak ikutlah undang-undang kau. Kan? Jadi Sultan Brunei kata apa? Ikut kau lah kan. Dah aku pun nak jaga kawasan tu jauh sangat. Pandai-pandai kau lah. Okey. Okey. Jadi Sultan Sharif Osman inilah yang telah memerintah kawasan Marudu itu dengan menggunakan undang-undangnya sendiri. Dan seluruh rakyat di situ menerima dia sebagai ketua bebas. Sebagai ketua yang mewakili kawasan Marudu. Satu lagi iaitu Datuk Kerunding di kawasan Tunku, yang mana beliau juga adalah sistem ketua bebas, yang mana beliau bebas memerintah menggunakan undang-undang sendiri, tanpa campur tangan Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Jadi Sultan Sulu dengan Sultan Brunei kata apa? Ikut kau lah kan, lagipun kawasan kau yang kamu pegang tu jauh sangat. Tak sampai untuk kami hantar tentera. Pandai-pandai kau lah. Ada gitu. Jadi sebab itu dia jadi sistem ketua bebas. Sistem ketua bebas ni dia macam apa tahu? Macam kita kata macam cikgu mengajar di luar sekolah. Macam sekarang cikgu mengajar kan. Dulu cikgu di dalam sekolah. Kemudian bila cikgu kata cikgu nak mengajar online je lah. Tak nak masuk sekolah lah kan. Tak nak ikut peraturan pengetua lah apa semua. Pengetua cakap apa? Ikut kau lah cikgu. Tapi pandai-pandai lah. Kan? Kau handle kelas kau sendiri apa semua, pandai-pandai lah. So cikgu menjadi ketua bebas dalam pusat tuition, dalam dunia pendidikan ini. Boleh faham? Faham. Macam lebih kurang lah. Boleh lebih kurang lah, boleh faham lah. Yes, begitu. Okey, baik, bagus. Okey. So itu berkaitan dengan pentadbiran. Kemudian kita tahu datangnya dinasti Bruk. Tentang Bruk, kamu kena ingat berkaitan dengan watak-watak utama. Pentadbiran Bruk, iaitu pertama sekali Sultan Omar Ali Saifuddin. Beliau ni Sultan Brunei. Yang kedua, Pangeran Raja Muda Hashim. Kita tahu beliau ni adalah bukan anak, dia lebih kepada bapa saudara kepada Sultan Brunei. Kemudian juga ada James Brooke.
Inilah pedagang British. So kita kena tahu juga ceritanya sebenarnya adalah berkaitan dengan apabila Sultan Omar Ali Saifuddin ini, Sultan Brunei ini, pergi hantar seorang pangeran Indra Mahkota. Dia pergi hantar pangeran Indra Mahkota, okey, untuk mendirikan pentadbiran di Kuching. Tetapi beliau telah mengenakan dua perkara. Take note benda ni. Cukai tinggi dan kerahan tenaga. Jadi penduduk-penduduk Sarawak tak suka. Bila penduduk-penduduk Sarawak tak suka, ditentang oleh melakukan penentangan yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Ali. Baik, bila berlaku penentangan, Sultan Omar pergi hantar seorang lagi, Pangeran Raja Muda Hashim, untuk menyelesaikan masalah di Sarawak, okey, dan berusahalah memujuk Datuk Patinggi Ali tapi gagal. Jadi beliaulah yang minta bantuan James Brooke. James Brooke ni pula memang cari peluang sebab beliau ni sebenarnya pengembara. Beliau ni pedagang yang berdagang dan mengembara dari Sarawak, okey, dan Singapura dengan kapal dia iaitu kapal Royalist. Dan beliau ni sebenarnya bekas anggota tentera laut British. Sebab itu beliau mendapat sokongan pihak British. Jadi bila Pangeran Raja Muda Hashim kata, Mel lah tolong aku sini. Jadi menyebabkan James Brooke mengenakan syarat. Syaratnya apa? Serahkan Sarawak kepada beliau kalau selesai masalah penentangan ini. Jadi Pangeran Raja Muda Hashim pun setuju. Dia kata apa? Bolehlah, bolehlah. Boleh. Jadi, satu lagi watak. Watak yang kurang penting iaitu Datuk Patinggi Ali. Happy Deepavali, Happy Deepavali, Happy Deepavali. Ada lagu cikgu. Bunyi mercun. Bunyi lagu masuk kat luar kan. Happy Deepavali. Cikgu asal pagi-pagi cikgu. Tak tahulah kenapa. Ada mercun kot. Bila ada mercun, maknanya ada celebration. Bila ada celebration, kenalah nyanyi. Tapi lagu lain macam je cikgu. Alah, anggap je lah lagu dia macam tu. Sebab lagu Deepavali tak tahu. Lagu Deepavali tak tahu. Ada lagu Deepavali? Macam tak pernah dengar je. Tak pernah dengar cikgu. Tak pernah dengar. Okey, tak apa. Yang penting, celebration, cuti. Kan? Raya je cuti. Itu penting. Baik. So, satu lagi watak yang paling penting ialah Datuk Patinggi Ali, iaitu beliau seorang pembesar tempatan, yang melakukan penentangan. Dan akhirnya bersetujulah berunding dengan James Brooke. So, empat watak itu. Dan apakah strategi James Brooke? Strategi, take note. Strategi kalau kita lihat, apa yang digunakan ialah strategi rundingan satu. Yang kedua, ugutan. Dahsyat. Yang ketiga, perjanjian. Dan yang seterusnya, yang keempat ialah ketenteraan. Inilah dia 4 strategi James Brooke nak take over Sarawak. Rundingan, kita tahu bahawa beliau, apa contoh rundingan ni? Contoh rundingan berunding dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Malah dalam rundingan tu sebenarnya, Pangeran Raja Muda Hashim dah offer 2 kali untuk bagi Sarawak kepada James Brooke kalau James Brooke berjaya menamatkan penentangan. 2 kali kot. 2 kali kena push, memang kena ambil lah kan. Kenapa macam tak bijak je? Bukan tak bijak, tak cukup pandai. Bukan tak bijak, tapi tak cukup pandai. Okey, baik, seterusnya. Gugutan yang kedua, iaitu James Brooke mengugut. Ada 2 kali ugutan mengugut menyerang kedudukan Pangeran Raja Muda Hashim. Kerana Pangeran Raja Muda Hashim ni berdolak dalik nak bagi ke tak nak bagi Sarawak kepada James Brooke. Jadi dia ugut, kau tak bagi siap kau. Akan aku serang kau di Kuching. Itu satu. Satu lagi contoh ugutan iaitu bila dia bawa ugutan kepada Sultan Omar Ali Saifuddin iaitu Sultan Brunei. Bila James Brooke datang jumpa Sultan Brunei,
membawa ataupun diiringi tentera laut British. Goyang, babe. Goyang. Bila Pangeran Raja bila James Wood datang jumpa Sultan, bawa sekali tentera British goyang, babe. Jadi nak tak nak, okeylah, setujulah. Serahkan Sarawak kepada James Brooke. Itu contoh, okey. Tak adalah goyang macam tu. Baik. Yang ketiga, okey. Kenapa Johor Bahru ada tentera British? Itu nanti cerita lain. Baik. Perjanjian. Okey, perjanjian yang paling penting ada dua. Cikgu macam ni nak ingat perjanjian, korang tengok tahun dia. Perjanjian 1841 dan perjanjian 1842. Selang setahun je. Selang setahun saja. 1841 antara James Brooke dengan Raja Muda Hashim, di mana James Brooke memerintah Sarawak, menghormati dan memelihara undang-undang adat Melayu. Dalam 1842 pula, James Brooke pula dengan Sultan Omar Ali Saifuddin, yang mana Sultan Brunei menyerahkan Sarawak, dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan, dan semua hasil pendapatan diserahkan kepada James Brooke. So, itu strategi ketiga. Dan strategi keempat, ketenteraan. Tak payah ceritalah. Sebab apa? James Brooke sebenarnya disokong oleh kapal HMS Dido. HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British. Dan inilah kapal yang digunakan untuk memerangi ancaman lanun. Memanglah kan, mana Aci? Kita datang pakai tombak, pakai keris, tiba-tiba dia datang pakai rifle kan, pakai senapang, pakai machine gun. Mana Aci? Kan? Tak Aci tu. Baik, seterusnya. Kita lihat. Okey. So bagaimana? Okey, daripada kawasan Sarawak tu harus diingat bahawa sebenarnya yang mula-mula James Brooke dapat tu adalah kawasan yang di hujung Sarawak. So kalau kita tengok kan Sarawak kan dia bentuk macam kucing tu kan. Gitu-gitu kan. Gitulah lebih kurang. Gitu kan. Cikgu macam ulat je. Alah, anggaplah ini peta Sarawak Sabah. Macam ulat lantak. Okey. Okey, baik. Sebenarnya yang macam ulat macam ulat pun je. Macam gini pun je kan. Lantak lah. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat yang James Brooke dapat daripada Pangeran Raja Muda Hashim tu kawasan yang hujung ni je. Dia dapat bahagian ni je. Dapat bahagian itu sahaja. Jadi perlahan demi perlahan, James Brooke telah meluaskan kuasa. Dengan menggunakan kekuatan ketenteraan, dengan menentang kebangkitan, kebangkitan Lanun, kebangkitan Rentap. Kemudian mendapat sokongan masyarakat juga, ada masyarakat tempatan yang sokong. Begitu juga beliau mengambil kesempatan atas konflik-konflik yang berlaku, seperti konflik Pangeran Matusin tu berkonflik dengan Pangeran Ersan. Kemudian beliau menghapuskan tokoh-tokoh tempatan seperti Syarif Masaho, Datuk Patinggi Abang Gafur, serta beliau telah memperkukuhkan pertahanan dengan membina benteng dan kubu yang dilengkapi meriam, dan juga beliau mendapat sokongan keuangan daripada pemodal Baroness Angela Burdett Counts. So, kalau kita lihat di sini, inilah dengan semua tindakan-tindakan ini, beliau telah meluaskan kuasa sedikit demi sedikit. Sebenarnya, untuk kronologi peluasan kuasa ni kamu tak perlu mengingat sangat. Tapi yang penting kamu tahu bahawa setiap tahun 1841, 1853, kemudian 1861, 1883, 1885, 1890 dan 1905, James Brooke, keluarga Brooke, sedikit demi sedikit, mula-mula dapat ni, kemudian ditambah lagi dapat yang ini, kemudian tahun seterusnya dapat lagi kawasan ini, kemudian dapat lagi tahun seterusnya dapat lagi kawasan ini, dan kemudian yang terakhir dapat kawasan di sini. Jadilah bentuk Sarawak macam sekarang.
Itu yang kamu kena tahu. Maknanya dia dapat luaskan Sarawak ini sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Itu paling penting yang kamu kena ingat. Okey. Jadi tak perlu risau sangat. Okey, iaitu dia akan meluaskan kuasa sedikit demi sedikit. Baik. Dan itu di Sarawak. Kalau di Sabah, cikgu? Okey. Itu di Sarawak dan di Sabah ialah SBUB. Di SBUB iaitu kenapa Sabah menjadi tarikan pembeli, pemodal-pemodal dan sebagainya, tarikan pemodal. Kerana dua perkara. Kenapa jadi tarikan pemodal? Kedudukan strategik dan juga kekayaan ekonomi. So, tarikan pemodal kedudukan strategik, kekayaan ekonomi. Di mana tak payah ceritalah kan, dia memang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara China dengan Jepun. Itu kedudukan strategik. Yang kedua, sebab Sabah ini kaya dengan ekonominya, iaitu seperti ada sarang burung. Sarang burung ya. Jangan tanya burung apa. Dia burung walid tu, burung layang-layang tu. Sarang burung. Baik. Kemudian sagu, rotan, getah perca, gamat, sirip ikan hiu. Ni special punya barang-barang ni. Special punya barang-barang. Contoh sarang burung mendapat permintaan tinggi daripada China dan pedagang barat mendapatkan sarang burung untuk dibawa ke China. Jadi oleh sebab itu British kalau kita lihat pernah sampai di Sabah sebelum ni, iaitu di dua pulau, Pulau Balambangan dan Pulau Labuan. Ini kawasan pengaruh British dulu di Sabah. Sebelum SBUB datang. Pulau Balambangan dan juga Pulau Labuan. Pulau Balambangan ditinggalkan kerana diserang Lanon. Lalu British meninggalkan pulau itu. Manakala Pulau Labuan pula, kalau kita lihat, Pulau Labuan di mana James Brooke daripada Sarawak menjadi gubernur pertama bagi Pulau Labuan. Bagaimana SBUB boleh menguasai Sabah, cikgu? Baik. Bermula dengan, ini kalau nak cerita ni, korang kena faham betul-betul tau. Bermula dengan C.L. Moses, Charles Lee Moses, menyewa Sabah dari Sultan Brunei selama 10 tahun. Dia nak buat pertanian. Tetapi dia rugi. Maka Moses menjual haknya kepada J.W. Torrey dan bukan TD TD Harris. Baik. Ini sebenarnya adalah dua kawasan mana tahu? Iaitu kawasan pantai barat Sarawak. Pantai barat Sabah. Cikgu buat PB PB itu pantai barat. Kalau kamu nak jelas lagi, pantai barat Sabah. Dan untuk yang kedua, cerita yang seterusnya, Alfred dan Edward Dan ini telah menyewa dan memajak pantai timur Sabah. Lalu, seorang lagi watak, Baron Gustavus von Overbeck, telah bekerja sama dengan Alfred dan Edward Dan untuk memajukan Sabah. So, dua watak ini pula berkaitan dengan pantai timur. Nampak tak? Pantai timur Sabah. So, dia dua tempat yang berbeza orang yang berbeza di dua tempat yang berbeza. Dua atas tu pantai barat, dua bawah tu pantai timur Sabah, dan kemudian Torrey, iaitu J.W. Torrey yang ini telah, kalau kita lihat, telah menjual haknya kepada Baron Gustavus von Overbeck. Maknanya dua watak ini, Torrey tadi telah menjual haknya kepada Baron. Maknanya Torrey telah menjual pantai barat Sabah kepada Baron. Sebab itu disatukan pantai barat Sabah dan pantai timur Sabah. Jadi, di sinilah mereka menubuhkan
British North Borneo Provincial Association yang ditubuhkan oleh Alfred dan Edward Dan yang mendapat status piagam. Piagam ni maksudnya adalah status untuk memerintah sesuatu tempat dengan kebenaran kerajaan British. Jadi ini sebenarnya British North Borneo ni sebenarnya SBUB lah ni. SBUB lah tu dalam bahasa Inggerisnya. SBUB tu dalam bahasa Malaysia tu. Cikgu, Ya. ni kalau macam kronologi, dia boleh masuk dalam esei kan? Boleh. Dia kalau kronologi masuk esei ni, kita kena memang tulis semua ke kita tulis apa yang ingat je? Bagus soalan tu. Sebenarnya kalau dalam bentuk kronologi, bergantung kepada markah. Kalau kamu katakan 8 markah, contoh 8 markah. Kalau kamu nak cerita 8 markah, so kamu boleh ambil, yang ini satu. Satu, Charles Lee Moses menyewa Sabah tu satu. Kemudian J.W. Torre dan T.D. Harris, Moses menjual hak kepada mereka, itu dua. Kemudian menjadikan Kimanis pusat perdagangan, itu tiga. Kemudian Alfred dan Edward Grant memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu, itu empat. Kemudian Baron Gustavus bekerjasama dengan Alfred dan Edward Dan, lima. Kemudian Torre menjual haknya kepada Baron Gustavus von Overbeck, enam. So di sini sebenarnya untuk kronologi dia boleh menjadi 6 markah. Kalau 4 markah cikgu, boleh ambil mana-mana bermula dengan yang 4 ni sahaja. Charles Lee Moses, J.W. Torre, Alfred Dan. Boleh ambil itu. Mana-mana pun boleh. Jadi kalau katakan 6, ambil semua. Kalau 8, tambah lagi. Kalau 8, tambah lagi dengan penubuhan SBUB. Mendapat status piagam charter. Mendapat status piagam diraja. Oh, so dia bergantung pada markah lah. Yes, bergantung pada markah. Okey. Jadi jangan risau berapa banyak nak bagi ni. Tengok markah. Tengok peruntukan markah. Baik. So, dulu Sabah itu dipanggil Borneo Utara. Jadi Borneo Utara menjadi negeri naungan British dan SBUB telah memerintah sehingga 1942. Jadi kalau kita lihat, ini tentang SBUB di mana mereka telah mendapat piagam diraja, maknanya satu kuasa untuk memiliki Sabah. Dan piagam ini diberikan oleh kerajaan British yang mana mengiktiraf SBUB sebagai wakil British. Dan ini syarat-syarat untuk menerima piagam diraja British itulah. Penasihat British, memelihara adat resam dan undang-undang, memerintah Sabah dengan adil dan saksama, melantik pegawai tadbir yang diakui British, tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Jadi matlamat utama kenapa nak tubuhkan SBUB sebenarnya untuk eksploitasi. Maknanya mengambil secara berleluasa, mengambil secara banyak sumber-sumber yang ada di Sabah. Tetapi di samping itu, untuk melindungi dan mempertahankan hak masyarakat tempatan lah. Jadi itu berkaitan dengan SBUB. Dan kalau kita tahu, bagaimana bentuk pentadbiran di Sarawak dan Sabah terbahagi kepada 5. Pembahagian wilayah, ini dia, pembahagian wilayah, pengekalan golongan elit tempatan, pentadbiran berhierarki, pentadbiran berasaskan kaum, dan juga perundangan. Di mana kalau kita lihat, Sarawak dibahagikan mula-mula kepada 3 bahagian. Kemudian lama-kelamaan ditambah 2 lagi bahagian, menjadikan total 5 bahagian. Itu pembahagian wilayah. Sabah, ingat Sabah beza. Sabah dia pembahagian yang residensi, menggunakan perkataan residensi. Mula-mula Sabah ada 2 residensi je, iaitu Pantai Timur dan Pantai Barat. Kemudian pada tahun 1922 menjadi 5 residensi. Maknanya 5 bahagian Sarawak, 5 residensi Sabah.
Ingat tu. Okey, dibahagikan kepada pembagian wilayah. Yang kedua, pengekalan pembesar tempatan. Iaitu pembesar-pembesar di Sarawak ya. Pembesar-pembesar dikekalkan iaitu dalam kalangan datu. Datu-datu ini, so pembesar-pembesar ini diberikan gaji dan peranan membantu pentadbiran, mengekalkan semua undang-undang tempatan dan adat. Sabah pula membahagikan ketua-ketua. So ada yang ketua, yang ingat Sabah ni beza sikit. Dua kategori, sama ada yang diakui atau tidak diakui. Kalau ketua anak negeri yang diakui akan dibayar gaji. Kalau ketua anak negeri yang tidak diakui, maka tidak dibayar gaji. Ada. Okey. Jadi itu pentadbiran di pengekalan pembesar di Sarawak dan juga di Sabah. Baik. Ketua anak negeri juga dikelar sebagai OKK, orang kaya-kaya yang membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran, dan ada hierarki pentadbiran berhierarki, maknanya pentadbiran ada level-level dia. Seperti di Sarawak ada Sarawak raja Raja Putih, dibantu oleh majlis tertinggi dan majlis negeri, dan di bawahnya setiap kawasan bahagian ada residen di setiap bahagian. Kemudian juga ada ketua pegawai British di daerah-daerah dan juga di kampung. Kalau di Sabah, dia tak ada raja. Sabah diketuai oleh Gubernur, dan dia ada lembaga pengarah syarikat iaitu Board of Director yang duduk di London. Kemudian dia ada setiausaha kerajaan, dan juga ketua jabatan, residen mengetuai setiap residensi lah. Dan setiap residensi itu ada pegawai-pegawai daerah, ketua adat negeri dan ketua kampung. Dan pentadbiran berasaskan kaum, di mana pentadbiran berasas kaum ini merujuk kepada apa? Sistem pecah dan perintah. Masyarakat Melayu, pentadbiran. Masyarakat Cina untuk ekonomi, dan orang Iban untuk keselamatan. Jadi dipecahkan. Pecah dan perintah. Itu di Sarawak. Dan orang Cina di sana diketuai oleh kapitan atau kangcu. Kalau di Sabah berasaskan peribumi, maknanya suku-suku kaum lah. Dan juga ada ketua-ketua etnik dipilih berdasarkan personaliti dan kepakaran. Dan kalau dari sudut perundangan di Sarawak dan Sabah, Sarawak memang ada undang-undang, undang-undang 8 perkara, serta ada mahkamah diwujudkan yang mana diadili oleh raja dan dibantu ketua magistrate. Ada 3 jenis mahkamah. Mahkamah residen, mahkamah adat, mahkamah Cina. Tapi kalau di Sabah, dia ada undang-undang barat dan tempatan. Ada 2 jenis mahkamah, iaitu mahkamah magistrate dan mahkamah anak negeri. Kalau mahkamah magistrate dia guna undang-undang barat, dan mahkamah anak negeri akan diadili oleh ketua anak negeri. So itu sebenarnya secara ringkas bab yang ke-5. Lajunya cikgu. Laju. Why have to? Sebab kalau mahkamah magistrate untuk dia undang-undang barat, maknanya kalau kesalahan jenayah dia undang-undang barat. Tapi kalau mahkamah anak negeri ni sebenarnya adalah untuk berkaitan dengan kita kata sebagai mengadili kes-kes adat. Contohnya suku kaum rumus telah menceroboh adat suku kaum Bajau. So siapa yang nak adili tu? Mahkamah anak negeri. Means that mahkamah anak negeri ni adalah untuk mengadili perkara-perkara berkaitan adat. Berkaitan adat istiadat. It's not crime. Kalau crime memang pergi mahkamah magistrate. Itu perbezaan dia. Kalau jenayah akan pergi mahkamah magistrate, kalau untuk adat pergi mahkamah anak negeri. Super jugalah macam di Sarawak. Kalau ada jenayah, mahkamah residen. Tapi kalau berkaitan dengan suku kaum Iban, kemudian Melanau semua,
So mereka akan pergi mahkamah adat. Dan mahkamah Cina ni untuk orang-orang Cina jugalah, kaum-kaum Cina kat sana. So itu berkaitan dengan bab yang kelima ini. Ada soalan nak tanya tak? Secara ringkasnya bila kamu tengok bab ni kan, mungkinkah kamu akan kata, cikgu, itu je ke bab ni? Memanglah. Cikgu, Hmm. dekat pengekalan pembesar tempatan yang Sabah ni, yang diakui dengan tidak akui ni sebenarnya apa? Okey. Dia mengaku ke? Bukan. Sebenarnya yang diakui dengan tidak akui itu sebenarnya, ketua anak negeri itu ada yang dilantik oleh British. So SBB lantik. Bila SBB lantik, kamu ni memang diakui ketua anak negeri. So saya bayar gaji. Tapi ada juga ketua anak negeri yang datang, saya nak juga. Awak tak layak. Awak tak layak. Tapi saya diakui oleh kaum-kaum saya, penduduk-penduduk saya. Tapi kami rasa awak tak layak lah. Kalau kamu nak jadi ketua anak negeri, bolehlah jadi ketua anak negeri. Okey, tapi kami tak akui. Bila kami tak akui, maknanya kamu tak dapat gaji lah. Nampak tak? Oh, jadi yang kalau akui ni, yang SBUB ni, yang apa? Yang Tu, lantik. yang lantik. Ya, macam tu. So, walaupun layak ke, tapi kalau SBUB tak lantik, tak akui lah. Tak. Eh, Itu je cerita apa dia. lah? Ah, Okey, baik. Ada soalan tak nak tanya? Soalan lain? Ya. Ada soalan? Tak ada? Tak ada, cikgu. Okey, baik. Kalau tak ada soalan, sebenarnya cikgu nak tinggalkan kamu dengan satu soalan, di bahagian belakang tu. Sengaja cikgu tinggalkan soalan tu sebab cikgu nak kamu buat sebenarnya. Iaitu soalan tu seperti ini. Di bahagian belakang tu, kalau kamu tengok, di bahagian belakang tu sebenarnya, no, apalah kamu ni, baru belajar. Ini dia. Soalan struktur ya. Sarawak dan Sabah mempunyai persamaan dalam sistem pemerintahan tempatan. Jelaskan ciri-ciri sistem kesukuan berikut. Iaitu di Sarawak, tengok markah, 3 markah. Kemudian di Sabah, tengok berapa markah, 3 markah. Kemudian soalan kebat. Sekiranya anda seorang pegawai kerajaan, apakah usaha anda untuk meningkatkan mutu perkhidmatan awam? So 4 markah. Saya cuba nak jawab tapi tak sure apa poin nak ambil. Tak susah pun. Usaha anda untuk meningkatkan mutu perkhidmatan awam. Maknanya untuk meningkatkan kualiti pegawai kerajaan. Ini sebenarnya meningkatkan mutu perkhidmatan maknanya meningkatkan kualiti pegawai kerajaan. Macam mana supaya pegawai kerajaan tu lebih orang kata apa, lebih bekerja dengan baik lagi, memberikan servis perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Apa yang kita kena buat pada dia? Itu satu. Baik, so ada yang kata, cikgu, untuk soalan A 1 dengan 2 ni, saya cuba jawab tapi tak tahu poin apa nak ambil. Baik, let me tell you. Sebenarnya, ciri-ciri sistem kesukuan tu yang kamu kena ambil sebenarnya adalah yang di sini. Iaitu dia berapa markah? 3 markah atau 4 markah kan? So, ambillah sedikit di Sarawak. Dan juga satu lagi, sedikit lagi di Sabah. Iaitu 3 poin. Seperti kepatuhan adat, pemilihan pemimpin daripada kebolehan peribadi dan juga contoh-contoh ketua suku kaum. Itu 3 markah. Kalau di Sabah sama juga. Iaitu sebagai alat kawalan sosiopolitik, terdapat orang tua, majlis kampung dan tukang adat. Itu poin-poin dia. So nak jawab ikut peruntukan markah. Markah diberi berapa? Tengok markah dia berapa dia bagi. Baik, markah dia adalah sebanyak 3 markah. Di Sarawak 3 markah, di Sabah 3 markah. So berikan 3 dan buat dalam bentuk ayat. Dan pada hari cikgu nak kamu buat hari Isnin pagi, kita akan buat kelas
dan cikgu nak semua pelajar on camera tunjukkan dia punya jawapan. Tunjukkan yang dia dah buat. Siapa yang tak on camera, why not send foto? Lagi baik. Siapa setuju untuk send foto, snapkan gambar, send kepada cikgu ataupun send ke dalam grup? Send dalam grup Send dalam grup. Okey, jawapan itu. I suddenly don't know Malay. Can you speak in English? Can I speak in English? I can speak English, you know. You are very ayu. Okay, baik. So, okay, baik. Okay, cikgu nak hari Isnin ni. Yep, hari Isnin ini. Soalan buku teka kan? Ya, soalan dalam buku apa? Soalan tu lah yang itu. Boleh ambil jawapannya dalam nota ataupun buku. Soalan buku teks kan cikgu? Bukanlah soalan tadilah. Soalan tadilah. Tapi saya balik kampung cikgu. It's okay. Balik kampung pun boleh. Macam mana cikgu? Kamu buat lepas tu send ke gambar. Apa? Kampung tak ada line okay. Jawab tu je. Itu sahaja. Yang ini. Okey. Okey, soalan nombor 3 sahaja. 3 sahaja. 3A, 1, 2 dan juga B. Itu sahaja. Soalan ini sahaja. Dalam bahasa Jawanya, okey, that question only. Kan aku dah cakap bahasa Jawa. That question only. Okey. Baik. Jawa ke tu cikgu? Jawa Amerika. Jawa Amerika kau. Okey. Baik. So, kita jumpa lagi pada hari Isnin dan Isnin pagi 9.30 dan juga kepada para pelajar yang berketurunan bukan 3-3 sekali please. Yang Sarawak dengan juga Sabah. Yang Sarawak dan juga Sabah Dan kepada para pelajar yang menyambut Deepavali, cikgu ucapkan Happy Deepavali. Okey, semoga kamu juga akan dapat pencerahan dan kecahayaan dalam hidup kamu selepas ini. Okey. So, So Amang. So happy Deepavali. Okey. Okay. Kita jumpa hari Senin ni. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okay, bye. Cikgu. Okay, bye. Terima kasih, cikgu. Sama Lily. Terima kasih cikgu. Sama Hawan.